Pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo akan berakhir Oktober ini selepas dua penggal menerajui negara itu. Rabu depan, lebih 200 juta pengundi akan menjalankan tanggungjawab memilih pengganti Jokowi. Dan mulai malam ini, Buletin Utama membawa laporan mencakupi pelbagai aspek sehingga hari pengundian. Untuk perinciannya, kita bersama Azaria Tagaya di Sri Pentas dan Nadia Mohsin di Jakarta. Pilihan Raya Umum 2024 Indonesia menyaksikan 3 calon bakal berentak bagi jawatan Presiden, iaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Antara yang menarik, Prabowo, 72 tahun, yang bertanding bagi kali ketiga dalam pemilihan Presiden, tewas pada 2014 dan 2019 kepada penyandang popular Jokowi. Beliau kini bergandingan dengan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, 36 tahun. Pencalonan Gibran mengundang kontroversi setelah Mahkamah Perlembagaan membenarkan calon di bawah umur 40 tahun bertanding pada pemilihan kali ini. Pasangan berikutnya, bekas Governor Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama ahli akademik Mahfud MD yang juga bekas menteri di Kabinet Jokowi sebelum mengundurkan diri minggu lalu. Manakala bekas Governor Jakarta Anies Baswedan pula bergandingan dengan Muhaimin Iskandar yang juga adalah anak saudara bekas Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Pilihan raya umum tahun ini juga bakal menyaksikan lebih 204 juta pengundi layak memilih pemimpin masing-masing. Untuk butiran lanjut, saya akan ke Jakarta secara maya bersama Nadia Mohsin di Dataran Tugu Monas. Baik, Nadia Mohsin, apa khabar? Khabar baik, Azaria. Saya senang kita kembali bergabung dan memasuki hari-hari terakhir kempen pilihan raya Indonesia. Kita dapat lihat calon-calon yang bertanding, parti-parti politik semakin giat dan rancak menggerakkan jentera parti mereka masing-masing bagi meraih sokongan di saat akhir ini. 10 hari bulan ditentukan sebagai hari terakhir untuk berkempen dan setelah itu adalah waktu tenang 11 hingga 13 di mana parti-parti politik tidak dibenarkan untuk berkempen sama sekali. Dan dua pasangan calon iaitu Anies Syaimin dan Prabowo Gibran memilih Jakarta sebagai lokasi terakhir bagi mereka menutup kempen pilihan raya yang telah berlangsung lebih kurang 2 bulan ini, sementara Ganjar dan Mahfud memilih Jawa Timur sebagai lokasi terakhir. Dan di tengah-tengah kemeriahan dan kerancakan pesta pilihan raya ini, timbul pula dakwaan bahawa berlakunya pelanggaran proses atau peraturan pilihan raya di luar negara, iaitu yang terbaru adalah di Johor Bahru. Dan ini mengingatkan kepada tahun 2019 berlakunya cubaan untuk melakukan penipuan di Kuala Lumpur dengan mencoret kertas undi lebih awal daripada tarikh yang telah ditentukan. Jadi mengambil kira apa yang pernah terjadi dan dakwaan-dakwaan yang timbul, para pemantau meminta agar parti-parti politik untuk mematuhi peraturan pilihan raya yang telah ditetapkan, begitu juga dengan masyarakat yang akan mengundi nanti agar lebih berhati-hati, terutamanya pada waktu tenang iaitu antara 11 hingga 13, kerana pada waktu inilah satu strategi lain yang diberi nama serangan fajar seringkali terjadi dan di mana ianya melibatkan politik wang, Azaria. Baik, boleh ceritakan bagaimana dengan sentimen yang dimainkan untuk mendapatkan kepercayaan pengundi? Baik, ini sangat menarik untuk kita bandingkan dengan tahun 2019 di mana pada ketika itu ketika Jokowi menentang Prabowo, sentimen agama dan perkauman kita dapat lihat dimainkan dengan cukup hebat sehingga terjadinya polarisasi. Namun pada kali ini fokusnya adalah lebih kepada isu demokrasi di Indonesia yang disebabkan oleh amalan politik dinasti. Yang jelas yang dapat kita lihat adalah bagaimana anak kepada Presiden Jokowi iaitu Gibran Rakabuming Raka bertanding sebagai calon wakil Presiden bagi mendampingi Prabowo Subianto. Dan sejak dari itu, segala tindakan dan kenyataan yang dibuat Presiden Jokowi seringkali menerima kritikan dan bantahan tidak hanya dari kelompok mahasiswa atau aktivis dan juga individu-individu yang terdekat ataupun yang pernah dekat, mempunyai hubungan dekat dengan Jokowi. Namun baru-baru ini ada pula kritikan dari ahli akademik dari universiti-universiti yang berprestij di Indonesia yang menyatakan kebimbangan mereka dengan tahap demokrasi Indonesia pada ketika ini, Azaria. Baik, secara keseluruhannya, bagaimana sengitnya pilihan raya kali ini? 1 atau 2 putaran, Nadia?
Baik, memang jika kita lihat daripada keputusan ataupun hasil dari lembaga survey, sebilangan besar lembaga survey di Indonesia, memang banyak yang menyatakan bahawa Prabowo Gibran mendahului pada pemilihan kali ini. Namun masih terlalu awal untuk kita melihat apakah akan terjadi satu atau dua putaran. Namun dengan komposisi pasangan calon yang bertanding kali ini, iaitu 3 pasangan calon, para penganalisis politik tidak menolak kemungkinan bahawa mungkin terjadinya putaran kedua. Putaran kedua terjadi apabila tidak ada satu pun daripada pasangan calon yang memenangkan pilihan raya ini secara mutlak, iaitu melebihi 50%. Jadi dengan itu putaran kedua hendaklah dilakukan. Ini sama pernah terjadi pada tahun terakhir terjadi pada tahun 2004 di mana 5 pasangan calon yang bertanding. Nah, sekiranya ini terjadi, 2 pasangan calon yang mempunyai undi atau suara terbanyak akan layak untuk masuk ke babak yang selanjutnya. Diberi tempoh selama 20 hari untuk kempen dan pemilihan sekali lagi diadakan sebelum keputusan akhir yang akan dimuktamadkan oleh KPU untuk mengetahui siapakah yang bakal menggantikan Presiden Jokowi itu dijangka paling awal pada bulan Julai tahun ini, Azaria. Baik, terima kasih Nadia. Senang sekali bergabung bersama dengan anda. Itu dia laporan Nadia Muhsin dari Jakarta, Indonesia, dan saya Azaria Tagaya melaporkan untuk Buletin Utama.